Fi Ziyal Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Pentafsiran ayat 221. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka beriman, dan sesungguhnya hamba perempuan yang beriman itu lebih baik dari perempuan yang musyrik, walaupun ia menarik hati kamu. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan Islam dengan lelaki-lelaki musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba lelaki yang beriman itu lebih baik dari seorang lelaki yang musyrik, walaupun ia menarik hati kamu. Mereka, orang-orang yang musyrik itu, mengajak kamu ke neraka, sedangkan Allah mengajak kamu ke syurga dan kepada keampunan dengan keizinannya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pengajaran. Ayat 221. Pernikahan atau perkahwinan merupakan hubungan yang paling mendalam, paling kuat dan paling kekal yang mengikatkan di antara dua manusia. Hubungan ini meliputi sambutan-sambutan dan penerimaan-penerimaan timbal balik yang paling luas yang dilakukan oleh dua manusia itu. Oleh sebab itu, hubungan ini memerlukan kepada perpaduan hati dan titik pertemuannya dalam satu ikatan yang tidak terhulai lagi. Untuk mencapai perpaduan hati, pastilah kedua-duanya bersatu di atas satu akidah dan tujuan hidup. Kerana akidah merupakan sesuatu yang paling mendalam dan luas mengimarahkan jiwa manusia. Akidahlah yang mempengaruhi jiwa manusia, menyesuaikan dan menentukan perasaan-perasaannya dan penerimaan-penerimaannya, dan seterusnya. Akidahlah yang menentukan jalannya dalam seluruh kehidupan. Walaupun ramai orang yang kadang-kadang tertipu dengan ketersembunyian akidah atau ketidakaktifannya, lalu mereka menyangka bahawa akidah itu hanya satu perasaan yang mendatang sahaja dan boleh diganti dengan setengah-tengah fikiran falsafah atau dengan setengah-tengah ismi kemasyarakatan. Ini nyatalah suatu pendapat yang salah dan kurang pengalaman dengan hakikat jiwa manusia dan teras-teras nilainya yang sebenar, dan suatu pendapat berpura-pura jahil terhadap realiti dan tabiat manusia, jiwa manusia. Pengharaman antara orang-orang Islam dengan orang-orang musyrikin. Dahulu, pertumbuhan pertama berkelompok muslimin di Mekah pada mulanya tidak membenarkan adanya perpisahan sosial yang total dan tegas dari kaum musyrikin, seperti perpisahan perasaan dari segi akidah yang wujud dalam jiwa orang-orang Islam, kerana kedudukan-kedudukan sosial yang berasingan memerlukan kepada masa dan kepada penyusunan-penyusunan yang beransur-ansur. Tetapi oleh sebab Allah mahukan kelompok muslimin mempunyai kedudukan yang merdeka di kota Madinah, di mana ia mempunyai perbezaan kepribadian sosialnya di samping mempunyai perbezaan kepribadian akidahnya, maka satu penyusunan yang baru mulai dibuat, dan ayat ini diturunkan bagi mengharamkan sebarang perkahwinan yang baru di antara orang-orang Islam dan orang-orang musyrikin. Adapun perkahwinan-perkahwinan yang telah sedia wujud, maka perkahwinan itu terus dikekalkan sehingga kepada tahun yang ke-6 Hijrah, di mana turun di Hudaybiyah ayat dari surah Al-Mumtahanah yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman,
Apabila datang kepada kamu wanita-wanita mukmin yang berhijrah dari Mekah, maka ujilah mereka. Allah lebih mengetahui kebenaran keimanan mereka. Dan jika kamu mengetahui mereka beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir, kerana mereka tidak halal kepada suami mereka dan suami mereka tidak halal kepada mereka. Dan janganlah kamu terus berpegang dengan tali perkahwinan dengan wanita-wanita yang kafir. Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Dengan ayat ini berakhirlah perhubungan yang terakhir di antara orang Islam dengan orang-orang musyrikin. Perkahwinan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Kini telah diharamkan seorang lelaki Muslim berkahwin dengan seorang wanita musyrik, atau seorang lelaki musyrik berkahwin dengan wanita Islam. Kini diharamkan perkahwinan yang mengikat di antara dua hati yang tidak bersatu di atas satu agama. Perkahwinan dalam keadaan ini merupakan satu tali ikatan yang palsu dan lemah. Kedua-duanya tidak bertemu pada titik Allah, dan ikatan hidup keduanya tidak ditegakkan di atas sistem hidup yang teratur dan diatur oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan makhluk insan dan mengangkatkannya ke atas darjah haiwan, mahukan hubungan perkahwinan itu bukannya hubungan keinginan haiwan dan bukannya keberahian nafsu semata-mata. Malah Allah mahu mengangkatkannya hingga ke tahap yang berhubung dengannya dan mahu menghubungkan di antaranya dengan masyiyah Allah dan dengan ajaran dan dengan agamanya di dalam perkembangan hidup dan kesuciannya. Dan dari sinilah datang perintah yang tegas. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka beriman. Dan apabila mereka beriman, maka bererti halangan ini pun hilang dan kedua-dua hati itu boleh bertemu pada titik Allah. Dan tali hubungan insaniah di antara dua manusia itu pun terselamat dan sesuatu yang menghalang dan merosakkan. Tali hubungannya itu menjadi sihat dan kuat dengan ikatan yang baru itu, iaitu ikatan akidah atau agama. Dan sesungguhnya hamba perempuan yang beriman itu lebih baik dari perempuan yang musyrik, walaupun ia menarik hati kamu. Perasaan tertarik dan terpikat ini hanya diambil dari naluri saja, tidak diikuti sama oleh perasaan-perasaan insan yang luhur dan tidak terlepas dari pengaruh anggota dan panca indera saja. Sedangkan kejelitaan hati itu lebih mendalam dan lebih mahal lagi, walaupun wanita Muslim itu seorang hamba yang belum merdeka. Kerana hubungannya dengan agama Islam telah mengangkatkan tarafnya melebihi wanita musyrik dari keturunan yang baik-baik. Islam itu satu hubungan dengan Allah, iaitu setinggi-tinggi hubungan. Dan janganlah kamu kawinkan perempuan Islam dengan lelaki-lelaki musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya hamba lelaki yang beriman itu lebih baik dari seorang lelaki yang musyrik, walaupun ia menarik hati kamu. Persoalan yang sama berulang dalam satu bentuk yang lain untuk menguat dan menghaluskan penjelasannya dengan sebab yang sama dalam gambaran yang pertama dan yang kedua. Mereka, orang-orang musyrik itu, mengajak kamu ke neraka, sedangkan Allah mengajak kamu ke syurga dan kepada keampunannya dengan keizinannya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pengajaran. Ayat 221. Kedua-dua jalan itu berlainan dan kedua-dua dakwah itu juga berlainan. Dan bagaimanakah kedua-dua golongan dapat bertemu dalam satu perpaduan yang dapat ditegakkan kehidupan di atasnya? Jalan lelaki musyrik dan wanita musyrik
menuju ke neraka, dan dakwah mereka juga mengajak ke neraka. Sedangkan jalan lelaki-lelaki mukmin dan wanita-wanita mukmin adalah menuju ke jalan Allah, dan Allah pula mengajak mereka ke syurga dan kepada keampunannya dengan keizinannya. Alangkah jauhnya perbezaan dakwah kaum musyrikin dari dakwah Allah. Tetapi apakah benar orang-orang musyrik lelaki dan perempuan itu mengajak ke neraka? Siapakah yang mengajak dirinya dan orang lain orang lain ke neraka? Itulah hakikat terakhir perjalanan mengikut yang disimpulkan oleh rangkaian ayat ini. Dari awal-awal lagi ia ditunjulkan hakikat ini sebagai dakwah yang mengajak ke neraka kerana hujung jauh dakwah ini membawa kepada neraka, dan Allah mengingatkan orang-orang Islam dari dakwah yang membawa kepada kebinasan ini. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada mereka supaya mereka mengambil pengajaran. Ayat 221. Oleh itu, sesiapa yang tidak mengambil pengajaran dan tidak menyahut dakwah ini, dialah yang bertanggungjawab. Masalah perkahwinan lelaki Islam dengan perempuan ahli kitab. Di sini kita teringat bahawa Allah tidak mengharamkan perkahwinan lelaki Muslim dengan perempuan dari ahli kitab, walaupun agama berlainan. Tetapi masalah di sini berbeza, kerana lelaki Muslim dan perempuan dari ahli kitab mempunyai titik pertemuan pada akidah mengenai Allah, walaupun berbeza tentang perincian syariat masing-masing. Di sana terdapat perselisihan fikih dalam kes perempuan ahli kitab yang beriktikad bahawa Allah itu salah satu dari 3 maknum, atau Allah itu ialah Al-Masih Ibu Maryam, atau Al-Uzair, iaitu anak Allah. Adakah dia dikira sebagai perempuan musyrik yang diharam kahwin dengannya, ataupun masih dianggap sebagai perempuan ahli kitab yang termasuk di dalam nas yang tersebut dalam surah Al-Ma'idah? Pada hari ini dihalalkan kepada kamu makanan-makanan yang baik, dan dihalalkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan muhsun dari perempuan-perempuan yang telah dikurniakan kitab dahulu daripada kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 5. Menurut pendapat jumhur ulama, perempuan itu termasuk di dalam nas ini, tetapi saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan haram berkahwin dengan perempuan yang mempunyai iktikad yang seperti ini. Menurut riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya, ujar Ibnu Umar, aku tidak mengenal syirik yang lebih besar dari iktikad perempuan ini yang mengatakan bahawa Tuhannya ialah Isa. Adapun perkara perkahwinan lelaki ahli kitab dengan perempuan Muslim, maka perkahwinan itu adalah diharamkan kerana realiti berbeza dari perkahwinan lelaki Muslim dengan perempuan ahli kitab yang bukan musyrik. Dari sinilah terletaknya perbezaan hukum. Mengikut syariat Islam, kanak-kanak itu dipanggil mengikut bapanya. Begitu juga si isterilah yang berpindah kepada keluarga suami, dan kaumnya dan semua anak-anak darinya dipanggil dengan bin bapanya. Di sini Islamlah yang menguasai dan menaungi suasana yang baik itu. Tetapi keadaan akan berlaku sebaliknya apabila perempuan Islam berkahwin dengan lelaki ahli kitab. Dia akan hidup berjauhan dari kaumnya. Dia mungkin tidak dapat mempertahankan Islamnya kerana kelemahannya dan sebatang karah itu. Anak-anaknya akan dipanggil dengan nama suaminya dan memeluk agama yang berlainan dari agamanya. Pendeknya, dalam persoalan ini, Islam pastilah selama-lamanya menguasai keadaan. Di sana terdapat beberapa perhitungan amali yang membuat keharusan perkahwinan lelaki Muslim dengan perempuan ahli kitab menjadi makruh.
Inilah pendapat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an apabila berdepan dengan beberapa perhitungan. Ujar Ibn Kathir dalam tafsirnya, kata Abu Ja'far Ibn Jarir rahimahullah, setelah menerangkan kata ijma' yang mengharuskan berkahwin dengan perempuan-perempuan ahli kitab, sebab Umar memakruhkan perkawinan itu ialah kerana lelaki-lelaki Muslim tidak meninggalkan perempuan-perempuan Islam atas sebagainya dari tujuan-tujuan yang lain. Mengikut riwayat, Huzaifah telah berkahwin dengan seorang perempuan Yahudi. Lalu Umar menulis kepadanya supaya ia menceraikannya. Kemudian Huzaifah menulis kepadanya bertanya, adakah anda mengatakan perempuan ini haram dikahwini hingga saya kena menceraikannya? Jawab Umar, saya tidak mengatakan dia itu haram dikahwini, tetapi saya takut kamu menyulitkan perempuan-perempuan mukmin kerana mereka. Dan di satu riwayat yang lain, Umar berkata, jika lelaki Muslim berkahwin dengan perempuan Nasrani, maka perempuan Muslim hendak berkahwin dengan siapa pula. Pada hari ini, kita dapat melihat bahawa perkahwinan yang seperti ini telah membawa keburukan kepada rumah tangga orang-orang Islam. Kerana di dalam realiti kita tidak dapat mengingkari bahawa isteri yang beragama Yahudi atau beragama Kristian atau tidak menganut apa-apa agama itu akan mencorak rumah tangga dan anak-anak mereka dengan corak mereka. Mereka akan melahirkan satu generasi yang jauh dari Islam, terutama di dalam masyarakat jahiliah yang kita hayati sekarang ini, iaitu masyarakat yang pada hakikatnya dipanggilkan masyarakat Islam dari segi nama sahaja, sedangkan ia tidak berpegang dengan Islam kecuali dengan tali-tali benang yang lemah dari segi bentuknya yang lahir, yang dapat dihancur dan dimusnahkan terus oleh mana-mana isteri yang datang dari sebelah sana, iaitu dari ahli kitab. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata